Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 21 Safar 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Hikayat kita yang ke-87, kisah seorang sahabat nama dia Uthman bin Abil As Al-Thaqafi mengadu sakit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarnya bagaimana cara meruqyahkan diri sendiri. Kita nak belajar cara bila sakit, bagaimana cara kita nak ruqyah kita sendiri, jampi untuk kita. Ini menarik juga ni. Kita ni asyik duk suara jampi je, olor botol sana sini, suruh buat air tawar, kita sendiri tidak menawarkan air. Baik para pelajar sekalian, hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain imam. An Uthman bin Abi Al-As dengan sad, bin Abil As Al-Thaqafi. Thaqafi ni Bani, orang Saqif, mari daripada Taif. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi munzu aslam. Masya-Allah. Dia mengadu kepada Nabi, dia dapati kesakitan di pada tubuh dia semenjak dia masuk Islam ni, sakit je sini. Apa sebab ya Rasulullah? Minta Rasulullah ajarkan kepada dia bagaimana bacaan ataupun sebagainya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'lam min jasadik." Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, mengambil tangan kamu, kamu pergi letak di tempat kamu sakit. Contohnya sakit tangan ni, tak sini. Waqul, kemudian kamu baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali baca. Waqul sab'a marrat, kemudian diulang 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kita letak tangan kita tempat sakit, kita baca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir 7 kali. Maksud dianya, aku minta berlindung dengan Allah, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, daripada kejahatan apa yang aku dapati daripada penyakit ini, wa uhazid, dan yang aku takut. Aku minta supaya penyakit ini hilang, tidak menyusahkan saya, tidak bertambah sakit. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Kata muallif, ila huna intahat riwayat Muslim. Setakat tu. Ada tambahan lain daripada riwayat At-Tirmizi, riwayat Imam Malik, At-Tirmizi, Abi Daud. Qala, kata di Uthman, fa fa'altu dzalik, saya pun buat ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa azhaballahu ma kana bi, Allah Taala telah hilangkan apa yang aku rasa sakit. Falam azal amuru biha ahli wa ghairahum, maka aku terus mengarahkan keluarga aku dan orang-orang lain supaya baca doa ini apabila rasa sakit. Hadis sahih, alhamdulillah, di sanadnya
Dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Yang pertama, al-ilaju birruqa. Berubat dengan jampi-jampi ataupun ruqyah, bahasa Melayu kata ruqyah, bahasa kita kata jampi lah. Dan doa-doa yang maksurah, doa-doa yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sunnah. Termasuk dalam amalan sunnah, bila kita beramal, kita baca, kita doa, kita ruqyah, sama ada untuk yang kita belajar ni ruqyah untuk diri sendiri. Dan boleh je kita baca kepada orang lain pun. Adapun bacaan-bacaan yang lain, alhamdulillah kita sudah belajar dalam siri yang lalu. Saya juga sudah bagi sebarkan dalam risalah kita ini, motivasi pesakit, adab ziarah orang sakit sudah ada di dalam risalah ini. Mudah-mudahan para pelajar sudah menerima dan membacanya. Itu yang pertama, Nabi SAW ajar kepada sahabat al-ilaju birruqa wal-idiyah. Berubat dengan ruqyah dan jampi-jampi bacaan dan doa-doa. Banyak lagi lah bacaan lain. InsyaAllah para pelajar boleh dapat dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Jangan lupa Perisai Muslim ni, alhamdulillah sudah terdapat di sini banyak doa-doa yang diajar, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa mambang-mambang itu tak ada dalam kitab Perisai Muslim. Itu ada dalam kitab lain. Mai mambang tanah, mambang planet, mambang jin planet, jin apa semua panggil belaka tak tahu apa. Kita kata jangan duk main benda-benda yang pelik-pelik tu. Itu yang pertama, dilalatul hadis. Kemudian kita berpindah pula kepada maudhu' 10 poin yang dibincangkan dalam setiap kisah. Yang pertama, kenali Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, Bani Thaqif ni duduk di Taif. Tuan-tuan yang pergi Mekah, ada satu tempat nama dia Taif. Atas pada Mekah sikit, dalam dekat 100 kilo juga tu. Qadima fi wafdi Thaqif ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati 9. Uthman ni datang menghadap Nabi SAW bersama dengan delegasi Thaqif pada tahun yang ke-9, wa kana asghar al-wafd sinnan. Uthman ni orang yang paling muda dari kalangan rombongan itu. Dalam ramai-ramai rombongan Thaqif itu, dia yang paling muda sekali. Ummuhu, ibu dia, syahidat wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, mak dia tua, sempat menyaksikan Sayyidah Aminah Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia sempat sambut kelahiran Nabi. Qala Az-Zahabi lahu ahadits fi sahih Muslim wa fi Sunan. Dia ada hadis dalam Sahih Muslim dan juga dalam kitab Sunan lain. Maknanya ini Uthman ni. Tuwfiya radhiyallahu anhu sanata 51. Dia mati pada tahun 51. Jadi dalam kitab kita ni, dalam kitab kita ni, dalam kisah ini satu cerita je. Cerita Uthman bin Abil As, dia sendiri cerita habis. Kadang-kadang kita kena dengar cerita sahabat, cerita tabi'in sampai 3-4 orang. Tapi untuk kali ini, kita hanya berkenalan dengan Uthman bin Abil As, itu pun dengan riwayat yang ringkas saja. Dengan riwayat yang ringkas saja, kata di muallif, wa qad sabaqa, telah kami bincang tentang Uthman ini pada hikayat yang ke-37. Hikayat yang ke-37 mengikut kitab ini, mungkin dalam siri kuliah kita, Hama Hawla al-Hima, mungkin 38, mungkin 39 kot. Gitulah lebih kurang. Sebab ada di awal dulu kita tinggal cerita. Tapi rupa-rupanya rasa sayang pula. Kisah-kisah ni kalau di mula-mula ingat nak pilih-pilih ya, tapi baca semualah. Banyak faedah dalam hikayat-hikayat yang kita belajar ini. Kita kata jazahullahu khairah
kepada penulis kitab. Yang kedua, isu yang kedua, al-maradu naw'un min al-ibtila. Sakit adalah satu bahagian daripada, satu jenis daripada ujian. Sakit. Allah Ta'ala uji di kalangan hamba-hambanya yang disayangi. Masya Allah. Orang yang Tuhan sayang, maka dia uji hamba dia tadi. Untuk apa Tuhan uji? Tuan-tuan ingat, liyara sabrahum. Allah nak tengok musabar ke tidak? Wa yasma' tadarruh. Allah nak dengar rintihan, rayuan kita, ya Rabbi, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Doalah kepada Allah sentiasa pagi, petang, siang, malam. Minta Allah Ta'ala hilangkan penyakit, sembuhkan penyakit, angkatkan musibah ini. Allah nak dengar suara kita. Allah. Tuan-tuan tanda hikmat sakit ni yang pertama, Allah nak tengok sabar ke tidak, maka biarlah kita sentiasa bersabar. Sentiasa bersabar. Dan mendengar, Tuhan nak dengar suara kita, rintihan kita, rayuan kita, ya Rabbi, ya Rabbi. Perbanyakkan doa, banyakkan munajat. Jangan duk banyak mengadu pada manusia aja. Dalam siri yang lepas kita dah baca hadis bahayanya mengadu pada makhluk apabila kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa yusajjil lahum ridahum biman hatillah. Allah Ta'ala akan tulis bagi orang yang sabar dengan ujian ini, Allah Ta'ala akan reda kepada mereka. Dan salah satu daripada anugerah limpahan kurnia Allah Azza wa Jalla. Nampak zahirnya bila kena ujian macam Tuhan tak sayang. Tidak rupanya. Bila Tuhan sayang, dia akan uji. Yang keempat, thumma yusibahum. Kemudian Allah Ta'ala akan beri pahala mengikut tahap kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan anugerahkan pahala kepada orang yang sabar tanpa limit. Apa dia maksud tanpa limit? Tuhan bagi mengikut tahap, taraf kesabaran. Lagi tinggi sabar, lagi tinggi darjat. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, man yuridillahu bi khaira yusib minhu. Ini kita dah baca dah hadis ni. Mana-mana hamba yang Allah Ta'ala sayang, maka diberinya ujian. Hadis ini rawahu Malik wal Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Ta'ala sayang kepada mana-mana kaum, maka diujinya mereka. Faman sabara falahus sabru. Siapa dia sabar, baginya pahala kesabaran. Waman jaza' falahul jaza'. Waman jazi'a falahul jaza'u. Siapa dia mengamuk, bertempik sana sini, maka bagi dialah kerugian. Kalau kita bertempik, kita melaung, kita melompat, sembuh penyakit duduk situ juga. Baik kita sabar-sabar. Daripada kita buat benda yang merugikan kita. Hadis ini rawahu Ahmad min riwayati Mahmud bin Labid. Baiklah. Maka di situ kata di ulama, talabul ilaji minas sunnah. Kita berubat dengan salah satu daripada sunnahnya Nabi kita ajar supaya kita berubat, berilaj, nata'alaj, dan tidak menafikan sabar dan tidak mencalarkan sifat redha kita dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tak ada. Aku tak boleh mengadu dengan orang, tak boleh ambil ubat, tak boleh sebab takut hilang pahala sabar. La. Yang hilang pahala sabar ni kita duk mengamuk, kita duk bertempik, duk cerita ke orang tu, orang ni, itu bimbang. Tapi kalau kita setakat kita cerita kepada tabib,
kita beritahu kepada orang yang boleh memberi pertolongan kepada kita, maka itu tidak dikira hilang sabar. Tidak menafikan tidak menafikan rida terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Isu yang ketiga, para pelajar, tengok isu yang ketiga yang kita nak bincangkan dalam kitab kita ni. Wal ilaju anwa'uhu kathiratun. Cara berubat itu banyak kategori. Cara nak berubat itu macam-macam cara ada. Ada kalanya kita berubat dengan a'syab. A'syab ni akar kayu. Ubat-ubat tradisional, ramuan-ramuan ni. Ada yang berbentuk dimakan, ditelan, ada yang minum air. Kita ni kok orang bagi, ustaz, nak kurangkan penyakit ni, nak ambil air ni, rebus. Dia punya pahit, mallahu bihi alim. Allah Ta'ala je maha mengetahui apa pahitnya dia. Makan juga kita, minum juga kita. Ada ubat yang diambil melalui mulut. Ada ubat yang dimasuk ke dalam rongga-rongga. Ada ubat secara luaran, gosok, comot. Ini semua telah diketahui oleh masyarakat. Walaupun berbeza-beza dia punya cara, nama dia, tapi berubat tu berubatlah dia. Di antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ilaj. Dalam hadis Nabi kita bersabda, hadis ini rawahul Bukhari. Asy-syifa'u fi thalathatin. Kesembuhan penyakit itu ada pada 3 perkara. Bukan 3 ni je, cuma Nabi sebut dalam hadis ni 3 perkara. Dia panggil bukan tariqatul hasri, bukan kata ini saja. La, antaranya fi syartati mihjamin. Yang pertama duduk di pisau tukang bekam. Dulu kita pakai pisau kan, sekarang ni pakai tek. Dia punya ni dia punya alat tu. Tak sakit dah sekarang ni. Gatal-gatal macam kena ketik semut gitu ya. Kalau dulu mencabar tu kan, dia toreh dengan pisau telanjang kata orang ni, pisau. Masuk dalam sikit ke? Ayah. Jadi sekarang ni dia punya alat ni sudah tidak mencabar macam dululah. Kalau kata aku nak pergi berbekam, relax ya. Sambil-sambil mengantuk, teh-teh orang buat, pleno, tidur. Masya Allah. Yang kedua, au syarbati asal. Ubat juga duduk di minum madu. Madu yang asli, madu ori, jangan madu gula. Ada juga setengah madu dipanggil madu gula. Madu gula tak jadi. Buat naik darah, menambahkan penyakit kenciman ni ada. Kena hati-hati. Madu yang ori, yang asli, tak kira lah madu apa pun. Di Malaysia ni macam-macam madu ada kan. Madu tualang lah, madu ni. Tak apalah. Tak syarat beli yang Yaman 300, 400 kilo. Kadang-kadang sebotol yang 400. Tak sampai peringkat itu. Yang pentingnya madu tu ada ubatnya, insya-Allah. Yang ketiga, au kayyatin binarin, ataupun disela dengan api. Mana ambil besi panas, besi bakar dengan api panas, letak di tempat sakit. 3 ni ubat. Hadis ni rawahul Bukhari. Fawada'a bidzalika usus al-ilaj. Hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak 3 asas perubatan. 3 asas perubatan. Pisau tukang bekam. Ini kategori al-amaliyatul jirahiyah, iaitu proses pembedahan yang dibuat oleh doktor. Maknanya Nabi sebut pisau. Jadi doktor duk bedah orang, tak kira lah bedah dalam bab apa pun, pakar bedah dia panggil. Masya Allah. Yang kedua, syarbati asal, ini kategori ambil ubat. Ubat masuk ke dalam tubuh, minum. Yang ketiga, kayyatin binar, selah dengan api, ini ubat dawa khariji. Ini para ulama hadis, ulama fiqh istimbat daripada hadis ini 3 kategori ubat.
3 kategori berubat. Berubat dengan pisau, berubat dengan makan ubat, dan berubat juga dengan secara luaran. 3 ni ada pada perubatan moden kita pada hari ini. Sebab tu dia kata hadis ini usus al-ilaj. Kita yang kata, oi, ada tak payah makan ubat kita madu je. Tidak syarat tuan-tuan. Madu tu salah satu daripada cara berilaj. Tu Nabi tak sebut benda lain tu. Nabi tak sebut makan pil, makan panadol, tak ada sebut. Kita ni kena panjang-panjangkan akal sikit lah. Biar kita fikir tu luas. Kan itu para ulama ni cerdik, dia kata ini kategori. Isu yang sama berlaku kepada hadis tentang riba. Nabi SAW sebut riba tu 6 jenis. Az-zahabu biz-zahabi, al-fiddatu, mana emas, perak, gandum, bali, tamar, zabib, 6 perkara je. Maka para ulama kata 6 ini menjadi asas. Emas dengan perak dari sudut keuangan. Gandum dengan bali makanan. Buah tamar dengan ni dari sudut ubat-ubatan ataupun macam ubat. Itu dia panggil kategori. Sama juga dengan hadis ni. Ini kita kata luahnya perbincangan para ulama, tajamnya istinbat mereka rahimahumullah. Yang keempat, wa minal ilajatir ruhiyah, di antara ubat secara ruhi, iaitulah al-ilaju birruqa wal idiyah. Kita berubat dengan jampi-jampi. Ruqyah tu makna jampi, dan doa-doa. Terdapat banyak doa dalam kitab dan juga dalam kitab-kitab hadis yang mengajar kepada kita doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Syekh Haidar kata di antaranya kitab dia sendiri, Ma'al Quran. Dia bawa dalam tu cara nak berubat dengan Quran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya masyhur Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid yang keempat, ada berbincang tentang khusus At-Tibbun Nabawi. Boleh baca di situ. Baik. Maka ada jenis ruqyah minal ain, penyakit ain. Penyakit ain ni kita kena u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan hamah wa min kulli ainil lamah. Nabi kita ajarkan bila kita tengok kanak-kanak, tengok baby, tengok budak kecil, kita baca u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan hamah wa min kulli ainil lamah. Tuan-tuan jangan bimbanglah, tengok dalam kitab kita ni Perisai Muslim, tekan je dia tajuk dia tu penyakit ain. InsyaAllah keluar bacaan-bacaan ni. Alhamdulillah. Yang kedua, penyakit minal hummati. Al-hummah, penyakit disengat oleh binatang berbisa. Skorpion ke apa benda. Yang pentingnya hayawan binatang-binatang berbisa. Boleh baca. Wa minan namlah, kena gigit ke semut. Wal hayyah ni kobra ni. Wal aqrab, jengking kala. Wal qarhah, kudis. Wal jurh, luka, semua boleh baca. Ada kalanya kita cukup dengan kita baca saja, ada kalanya perlu dibuat sesuatu. Baca dan buat. Contohnya, orang yang sakit kena ain. Seorang ni mari ziarah rumah orang ni. Dia tengok anak kawan ni, Masya Allah comelnya. Dia tak kata Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, comel budak ni, Masya Allah. Tak. Pasal jenis orang penyakit ain ni, mata dia tengok budak geram. Budak ni, comelnya. Macam anak malaikat ni. Mari mana ni budak syurga ni? Tanya. Itu kata-kata ini budak ni boleh kena penyakit ain. Kalau kita dengar orang ni cakap pelik macam ni, suruh dia ambil wudu, kita simpan air wudu. Kalau budak ni menangis malam nanti,
ambil air ni siram atas budak tu, mandikan dia. Itu dia kata ilaj asar zahiri. Berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dia mandi, orang tu tengok rebah dia. Tajam tahu penyakit air ni. Jangan main. Kerana itulah saya selalu nasihat, tengok tuan-tuan dan puan, sayang ke anak jangan tayang-tayang di Facebook. Tak-tak hok comel-comel, hok pongah tu tayang lah, tak ada orang nak ambil pun. Nah, anak comel dia pakai peluk comel-comel, babyku. Sayang. Kalau orang kena bahasa jenis ni, mata tajam ni penyakit air, rebah anak kita, menangis tak tahu sebab. Maka orang ni kita kena ambil wudu. Siapa tadi? Ada kalanya orang kena sengat. Ni kita kena ambil air, ambil garam, macam-macam. Yang penting letak situ, sambil tu kita baca ruqyah. Allah Akbar. Malam ni belajar bubak kita ni jadi tok bomo kan. Ada ketikanya Nabi kita sallallahu ajar kita ambil ni tari ni, jari tunjuk ni. Kita letak atas tanah, letak air liur, ambil tanah, lepas tu kita letak di tempat sakit tu, tempat luka. InsyaAllah. Dalam buku Madinah ni saya letak di bawah tajuk akhir sekali. Tajuk dia kelebihan tamar dan tanah Madinah. Kelebihan tamar dan tanah Madinah. Nabi aja bacaan ni. Jadi kita ambil tanah, ambil air liur, letak tanah, kemudian kita letak di tempat sakit. Kita kata bismillah, turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna, biizni rabbina. InsyaAllah sembuh penyakit-penyakit kulit. Adakah tanah ni khas untuk Madinah? Ada kalanya bila orang pergi Madinah, Pak Syekh yang duduk jadi guide tu, bawa ni jemaah ni pergi ke wadi, dia panggil wadi syifa, wadi penyembuh. Habis tanah orangnya korek ambil. Jangan, haram pergi ambil tanah orang tu. Kau minta dengan siapa? Panda-panda tokek. Satu bah turun, korek habis. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, menurut jumhur ulama, maksud bumi di sini ialah umum. Mana-mana termasuklah bumi Kuala Kerai, Sungai Durian ini pun insya-Allah kita ambil di air liur, letak. Kita baca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, letak di tempat sakit. Tapi tanah tu pasti jangan ada bakteria lah, ambil tempat bersih. Jadi Nawawi kata umum semua tanah, mana-mana tanah saja. Tetapi sudah pastinya tanah Madinah tu lebih berkat. Nak banding lain, tapi mana tidak syarat. Masya Allah. Kata di Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata sahabat yang didoakan oleh Rasulullah itu nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Baiklah, tuan-tuan baca dalam buku sejarah Madinah ni ada. Alhamdulillah, dalam buku Madinah kita ni kelebihan tamar ada, kelebihan tanah ada, baca-baca semua pun ada. Alhamdulillah. Baik. Dalam ni pun ada Perisai Muslim ada. Perisai Muslim sudah diberi, PDF-nya sudah dibagi-bagikan secara percuma. Bagi jemaah yang belum dapat PDF, boleh hubungi admin kita. InsyaAllah dia akan layan lah apabila ada masa. Yang tak terlayan tu mohon maaf banyak-banyak. Baik. Ada kalanya, maka bila ubat secara zahirnya kena secara ruh kita baca doa, insya-Allah sembuhlah penyakit kita tu. Amin. Baik, yang kelima di antara ruqyah yang maksur yang telah kita baca diriwayat oleh Osman bin Abil As tadi. Dia cerita bagaimana cara nak ruqyah diri sendiri tadi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, an Muhammad bin Salim qala li Thabit al-Bunani. Thabit kata apa? Ya Muhammad bin Salim, idza ishtakaita, bila kamu rasa sakit, letak tanganmu di mana tempat kamu sakit. Kalau boleh kita guna tangan kanan seeloknya. Tapi kalau sakit tangan kanan, guna tangan kiri, tak apalah. Maknanya kalau tempat yang boleh guna tangan kanan, utamakan kanan.
Kamu yang baca, tadi saya dah baca tadi kan. Bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Ini riwayat yang kedua pula. Min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Boleh juga. Yang pertama tadi lapak lain. Tapi lapak dia dekat-dekat. Thumma rfa' yadak. Sudah kita baca, kita angkat sekali. Letak pula kali yang kedua, baca lagi. A'id zalika witran. Baca angka ganjil. 3, 5, 7. Lagi sakit, lagi pegang. Tapi hadis Uthman, Nabi sebut bismillah 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihi 7 kali. Yang ni tak kira. Tak kira. Dia kata boleh je kita baca tapi dengan angka ganjil. 3, 5, 7, so boleh juga so tahu so. 1, 3, 5. Fa inna Anas bin Malik haddatsani menceritakan kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahu bidzalik. Nabi ajar dengan bacaan ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan ya Anas. Wa ya Thabit wa ya man rawa lana hadzal hadis. Wa anis Thabit anina qala kana yastakhdim yadahu al-yumna. Maka Nabi kita dia guna tangan kanan. Baik. Kalau tangan kanan tak ada, guna tangan kiri tak apa. Ataupun anggota kanan yang sakit. Macam mana? Tangan kiri yang sentuh. Alhamdulillah. Yang keenam, ar-ruqyah ilajum bil kalam. Ruqyah ni kita berubat dengan kata-kata, dengan bacaan. Maka boleh kita berubat dengan Quran. Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Allah kata, Quran itu ubat, penyembuh, zahir dan batin, jisman wa ruhi. Boleh. Untuk sakit zahir pun boleh. Sebagaimana yang berlaku kepada sahabat yang pergi sebuah kampung, penghulu kampung kena sengat, kena gigit ke binatang berbisa, dia pergi baca Fatihah ya, sembuh. Alhamdulillah. Cuma ada asas dia. Ada asas bagaimana nak sembuh. Tengok ni. Wal ilaju bir ruqyati aw bil Quran yahtaju ila amrayni asasiyaini. Nak berubat dengan bacaan ini kena ada 2 asas prinsip yang kuat, yang mantap. Yang pertama al-imanu bil mutlaq bi faidati zalik. Kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa Al-Quran ini penyembuh dan orang sakit pun kena yakin juga dengan bacaan yang warid daripada Nabi ni penyembuh. Yang kata alah hak Nabi. Mari mana riwayat. Tak ada apa Nabi sebut pun. Kalau gitu tak usah baca. Tak jadi. Syarat yang pertama. Dua-dua pembaca mu'alid dengan marid, mukmin qawiyul iman. Yang kedua, an yakunal mu'alij salihan, taqiyan, wari'an, halal at-ta'am. Pembaca tu hendaklah seorang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang jaga makan minum dia bertentu halal, barulah mustajab doa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau wa illam yakun al-mu'alij salihan fi nafsi, walaupun kita rasa kita ni taklah soleh setara mana sangat, tapi dia seorang Muslim yang biasa, macam kita lah, kita panggil orang biasa Muslim. Satu lagi syarat, iaitu al-ikhlas wat-tazallul bid-du'a. Waktu kita minta doa tu, hendaklah kita ikhlas. Kita betul-betul mengharapkan Allah bantu kita. Kerana itulah berbeza tuan-tuan, kita berdoa, bila kita berhajat, kita berdoa dari lubuk hati. Ni dak ni, sendiri tak doa. Duk buat sampul. Ustaz doakan saya, Pak Haji doakan saya, orang ni doa. Habis orang dia suruh. Orang tu pun nak doa pun tengok juga sampul krek, lebih hijau RM5. Ya Allah, sembuhlah penyakit. Tengok biru RM50. Ya Rabbi ya Karim, sembuh penyakit. Lain sikit dia punya tarah. Tengok. Tapi kita yang berhajat, bila kita doa daripada lubuk hati, ya Rabb isfi, ya Allah, sembuhlah penyakit gua ya. Mari dia berlubuk hati kita. Naknya ini syarat dia. Sebab itu kata orang halun nas indal ittirar,
ketika kita sangat berhajat, Allah Ta'ala kabulkan. Sebagaimana Tuhan gambarkan dalam surah Yunus. Wa idza kuntum fil fulki wa jarayna birihin tayyibah. Mereka duduk atas bahtera, tiba-tiba ombak besar datang, angin kuat, semua berdoa ya Rabbi ya Rabbi, mukhlisin. Allah Ta'ala selamatkan mereka. Balik ke darat, kapir balik. Ada juga belakang. Tengok. Maknanya waktu kita berdoa mesti betul-betul ikhlas. Sama juga dengan isu 3 orang yang terperangkap di mana? Dalam gua tu. 3 orang terperangkap dalam gua, akhirnya keluar mereka dengan doa mereka yang ikhlas. Wa min hadzal qabil. Sebab itulah selain daripada kita ikhlaskan doa, elok juga kalau kita boleh kita takdimkan amal yang soleh sebelum kita doa. Contohnya, keluarga kita sakit, kita beli makanan banyak-banyak, bagi orang makan, baru kita berdoa, supaya lebih terbuka dia punya pintu rahmat sangat luas. Di antara isunya juga, an yad'u kabirun li saghir. Orang tua doakan kepada kanak-kanak, ibu doakan kepada baby-baby dia, sebab dia orang ni tak reti. Kita lah kena doakan dia. Masya Allah. Mata tadi, bila kita tengok budak-budak, kita kata, Masya Allah, tabarakallah, u'izuka bi kalimatillahi tamah. Ni nenek, atuk, opa, tok ye, tok cik, hafal belaka doa untuk anak ni. Tulis. Doa untuk perlindungan anak-anak. Ni tengok cucu dia cebit-cebit. Budak ni, wah, teriak budak. Apa dia cebit-cebit budak? Orang tua pun marah. Duk kutih dia lah. Bila tengok kita kata, u'izuka bi kalimat. Yang perempuan, u'izuki bi kalimatillahi tamah. Menarik tuan-tuan. Baik. Daripada Abdullah bin Abi Salih Al-Makki, dia sakit. Dakhala alayya Tawus. Tawus ni ulama besar Mekah ni. Mari melawat dia. Saya tengok Tok Guru datang. Ya Aba Abdurrahman, du'ullah ali. Abu Abdurrahman, doakan saya. Saya sakit. Syekh Tawus kata apa? Ud'u li nafsik. Mu doa sendiri untuk dirimu. Fa innahu yujibul muttarra iza da'a. Allah akan perkenankan doa bila orang itu betul-betul berhajat. Masya-Allah. Bila orang itu betul-betul berhajat, ketika itulah dia minta dengan perasaan, dengan jiwa dia sepenuh hati. Tapi kalau kita duk minta, orang panggil minta loleh-loleh, yang kata orang Kelantan kata loleh-loleh, ni mana minta ya Rabbi gitu tadi. Allahu Akbar. Jadi ibu, ayah kena doakan untuk anak-anak yang kecil. Ruqyah kita tu untuk nak jaga diri dia, untuk nak kontrol, nak kawal dia daripada syaitan. Baiklah. Panjang lagi cerita doa ni, kita ringkas-ringkas je sebab masa sudah masuk waktu. Yang ketujuh, Islam mengharamkan kita berubat dengan benda yang haram. Sama ada bahan ubat tu sendiri haram, atau bacaan jampi-jampi serampah tu yang haram. Contohnya mambang-mambang tadi lah. Mambang tanah, mambang tulang, jin planet, jin apa semua ada ni. Ini semua ni bacaan-bacaan yang tak tahu makna ni, jangan dibaca. Ataupun berubat dengan tamaim. Apa dia tamaim ni? Tangkal-tangkal azimat ni, duk gantung. Ni semua ni. Jadi maka haram kita berubat dengan benda-benda yang haram, seperti berubat dengan arak ke. Cuma kata di para ulama, sekiranya perlu dalam tarkib ubat tu dimasukkan sedikit, itu dia panggil ada keharusan di situ. Macam ubat kita ni ada dadah sikit, ada banyaklah benda-benda yang duk bincang-bincang tu kan. Macam isu vaksin contohnya, saya tak bincang hal haram panjang di sini. Cuma yang pentingnya ubat tu jangan ada benda haram. Yang kedua, doa-doa yang kita baca juga mesti doa yang difahami makna. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Nabi kata, boleh kita jampi selama jampi tidak ada unsur syirik dalam tu. Tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik, jangan. Jadi mana-mana bacaan yang tidak dipahami makna, jemalang kau apa benda kau bobe-bobe baca, jangan. Ini karut. Masalahnya dia panggil jin jemalang sana sini,
dengan berkat Muhammad sallallahu. Oh, Islami punya ni bunyi berkat. Berkat Muhammad tu ujung dah, lepas dia panggil segala jin, segala jemalang mari, ai sebut Muhammad belakang. Nak kelentong orang. Ini bahaya ni. Yang ketiga daripada apa ni, tamaim, tangkal, azimat ni. Kadang-kadang kita tengok rajah-rajah yang pelik-pelik tu ada kat Kedah. Rajah ni 4 segi, 3 segi. Ambil rajah konon-kononnya khatamun nubuah, ubat pelaris. Ini semua karut belaka. Jangan cabut semua, buang. Sekarang ni ubat pelaris bukan duduk di rajah-rajah, duduk di logo halal. Halal Jakim, orang masuk. Walaupun logo halal tu digantung halal ataupun ditanggung halal. Dia ada dua. Baiklah. Yang ke-8, isu gantung ayat-ayat Quran. Kita tulis ayat Quran gantung boleh tak boleh? Untuk orang sakit, maka ada ulama kata boleh sebab dia ayat Quran. Ada ulama mengatakan tak elok juga. Mula-mula ayat Quran, kemudian ayat-ayat ini gantung tu masuk dalam tandah lah, bawa situ sini. Jadi tak usahlah tuan-tuan duduk guna perkara-perkara ini yang boleh mengundang. Mula-mula Quran, lepas tu mari pula tamaim, tiwalah, tangkal-tangkal lain, azimat, rajah-rajah yang tak tahu apa makna akan masuk sekali. Jadi kita potong dia punya kepahaman yang tak ada kawalan itu. Baik, yang ke-9. Satu lagi isu, ada juga ni, Tuan Syekh kata, di antara benda yang tak ada buktinya, gelang, cincin, konon-kononnya magnet ni. Gelang magnet. Ni ada baik. Ni ada pula orang kata, ni khurafat baru juga ni, duk tembok hari dua ni. Kita kena pakai emas untuk orang perempuan supaya menarik rezeki. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Emas nak tarik rezeki. Untuk orang perempuan, laki-laki kalau pakai emas, dia punya boleh mati pucuk, boleh hilang dia punya syahwat. Pula dah. Banyak benda khurafat di akhir zaman ni. Percaya pula masyarakat ni. Percaya juga. Baik. Isu yang ke-9, di antara perkara yang dibincangkan iaitulah tentang pendedahan aurat. Orang laki-laki ubat orang perempuan, perempuan berubat dengan tabib laki-laki. Maka kita mengatakan al-aslu tak boleh. Laki-laki dengan laki-laki lah, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau tak ada doktor laki-laki tak ada. Ada perempuan saja. Kita laki-laki, maka bolehlah kita pergi. Ataupun doktor pakar ni perempuan. Pakar yang sakit kita ni, sakit kulit ke sakit apa. Jadi haruslah, walaupun nampak aurat dan sebagainya, sama juga dengan laki-laki. Tapi zaman kita ini kita kena faham lah. Ada doktor laki-laki ramai, doktor perempuan pun ramai. Selagi kita boleh pilih dulu. Pilih dulu. Aku nak doktor laki-laki. Ini kita tahu, klinik ni nama laki-laki doktor. Tapi kenapa orang perempuan beratus sini juga? No, doktor sebelah no. Wanita punya doktor. Tak percaya. Tak percaya apa, ni doktor juga. Ini semua ni psycho. Oh, dia tu tak pandai. Dia ngaji doktor tinggi habis. Masya Allah, dah berapa kursus dia ikut. Tapi itulah. Saya tak kerak putus ni. Laki-laki tak boleh ubat perempuan. Tapi ada perbincangannya di sini. Seeloknya laki-laki. Perempuan. Tapi kalau tak ada, itu paksa cerita lain. Satu lagi isu boleh tak boleh. At-tabib ghairul muslim. Kita pergi berubat dengan doktor yang non-muslim. Boleh ke tak boleh? Jawabnya, kalaulah dia tu boleh, tak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW membenarkan sahabat, nama dia Al-Haris bin Kaladah Al-Thaqafi. Haris bin Kaladah ni, dia panggil Tabibul Arab. Tabib Arab. Daripada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala maridtu, aku sakit. Aku pergi jumpa Nabi SAW, faqala innaka maf'ud, penyakitmu ni mungkin lagi jumpa dengan Haris bin Kaladah. Akha Thaqif fa innahu yatatabbab. Mana penyakit jenis gini ni, dia ni pandai. Dia pandai bancuh akar kayu ni. Masa itulah ubat dia tu, dia pandai. Waqala Ibn Abi Hatim, Ibn Abi kata Haris bin Kaladah la yasih Islam, mana tidak ada riwayat mengatakan dia itu Islam. Mana di sini kata dia ulama boleh kita berubat dengan doktor non muslim sekiranya tak ada orang Islam lah. Kalau ada orang Islam utamakan yang muslim dulu. Kalau tak ada boleh kita pergi, ataupun
Macam sekarang ni kita nak ubat free, bayar RM1 je, doktor hospital kerajaan lah kan. Hospital kerajaan KKM tak boleh pilih. Dia panggil nama, tengok doktor nombor 1 Muslim, yang 2 India, yang ni masuk je lah. Cuma kalau kita masih lagi ada ruang untuk memilih, kita boleh pilih yang pertama, yang kedua. Tapi kalau tak ada ruang, tidak menjadi untuk jantina, silang jantina. Tapi untuk non Muslim ni tidak jadi masalah. Jadi alhamdulillah perkara ini ada keluasannya, insya-Allah. Mudah-mudahan hikayat kita ini bukan sekadar hikayat, tapi dia ada juga hikayatun fiqhiyatun, hikayat fiqhiyah. Jadi para jemaah sekalian, anda berhenti setakat itu dulu. Untuk para jemaah yang nak belajar ruqyah Nabi dalam ni secara ringkasnya ada. Ada buku lain lagi, nama dia Ar-Ruqa wal Ilaj. Penulis yang sama, Syekh Said, tapi anda tak sempat terjemah buku tu, tapi buku tu ada terjemahannya dalam bahasa Malaysia pun ada, bahasa Indonesia pun ada. Tuan-tuan boleh carilah di internet, cari ruqyah dengan Al-Quran dengan Sunnah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kesihatan yang baik. Kita yakin dengan apa yang kita baca, yang kita belajar, insya-Allah mustajab. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.